Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha. Anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Amma ba'du. Ikhwan, akhawat, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Dengan limpah yang bersifat dengan Ar-Rahman, yang bersifat dengan Ar-Rahim, kita ikhwan di bawah penjagaan Allah Al-Hafiz. Tuhan yang maha menjaga, Tuhan yang maha memelihara. Wa huwa khairul hafizin, dan dia sebaik-baik penjaga dan pemelihara. Kita ucapkan Alhamdulillah, summa Alhamdulillah yang tak putus-putus kepada Allah, kerana walaupun dalam kesempitan keadaan, masa, tetapi Allah tidak pernah menghalang bumi ini daripada dibacakan ayat-ayatnya. Teknologi yang Tuhan wujudkan sekarang ini membawa kita kepada mudahnya berkomunikasi walaupun kita berada dalam kawalan dan keterbatasan pergerakan. Tapi majlis ilmu boleh berjalan dengan biasa. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Ikhwatul iman, jemaah sekalian, kita sambung pembicaraan kita daripada buku kita ini, iaitu Keagungan Istighfar. Kita sampai malam ini pada muka surat yang ke-35. Malam ni kita sampai muka surat yang ke-35. Kita sampai dalam keadaan daripada duduk kita berdiri. Itu menunjukkan kita pelan nak sampai lah tu. Lepas tu dia duduk balik, dia tidur terus. Lepas ni kita ada kuliah berbaring nama dia. Jadi kita daripada kuliah duduk, kita berdiri dulu. Kita up. Lepas tu dia baring, dia terlentang. Jemaah sekalian, kita sampai pada muka surat 35 dari buku kita Keagungan Istighfar. Perkara yang keempat. Perkara yang keempat daripada tajuk besar kita pada muka surat 33 itu, iaitu penyebab turunnya ampunan. Penyebab turunnya ampunan Allah daripada langit, turunnya ke bumi, maka ampunan itu datang. Penulis kata, iaitu melakukan perbuatan baik lagi mulia. Dalam hidup, perbuatan baik lagi mulia. Kebaikan itu diukur dengan agama, dengan Quran, dengan sunnah. Bukanlah apa yang jiwa kita kata baik, tetapi mendapatkan panduan daripada Quran dan sunnah. Dan kemuliaan itu juga kemuliaan yang diiktiraf oleh ad-dinul akbar ini, dinul azim ini. Penulis ikhwan, dia membawa tajuk ini dengan membawa kepada kita firman Allah Ta'ala daripada surah Ali Imran ayat 133 sampai 136. Allah Ta'ala berfirman, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها wa ni'ma ajrul amilin. Ini ayat yang penulis jadikan sebagai rujukan tajuk di atas, iaitu melakukan perbuatan baik lagi mulia.
Bahasa kita hari ni kita kata banyak melakukan charity. Terjemahan ayat ni, dan bersegeralah kamu meraih ampunan daripada Tuhanmu dan syurga yang luasnya seluah langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, iaitu orang yang bertakwa itu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang atau sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menginayai diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui. Mereka itu balasannya adalah ampunan dari Tuhan mereka dan syurga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya, sedang mereka kekal di dalamnya. Itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal. Ini ayat, ikhwan, akhwat, a'azakumullah, penulis bawa. Dalam ayat ini Allah Ta'ala menyatakan tentang wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Tuhan suruh kita bergegas cepat-cepat, seolah-olah Tuhan kata don't waste your time. Jangan buang masa banyak. Masa kita nak balik ke akhirat pelan dekat. Kehidupan kita dalam dunia ini tak lama, so jangan buang masa. Sari'u ila maghfiratin, bergegaslah kamu, bersegeralah kamu kepada apa? Kepada ila maghfiratin min rabbikum, kepada maghfirah daripada pencipta kamu. Allahu Akbar. Yang memiliki maghfirah ini siapa dia, ikhwan? Pencipta kita, Rabb kita, Tuhan Rabbul Alamin. Manusia banyak buat kebaikan tetapi mengharapkan selain daripada maghfirah Tuhan. Tapi Allah kata haraplah, bersegeralah kamu kepada maghfirah Tuhan kamu, kerana di belakang maghfirah, bila Tuhan memberi kepada hamba dia maghfirah, maghfirah itu akan diikuti dengan pemberian yang kedua. Apa dia? Wa jannatin, dan syurga. Memberi di akhirat. Dengan dapat maghfirah kita dapat jannah. Dengan kita ikut Nabi Muhammad kita dapat maghfirah. Dengan maghfirah kita dapat jannah. Dengan kita taqwa kita dapat maghfirah. Dengan maghfirah kita dapat jannah. Dengan kebaikan kita mendapat maghfirah. Dengan maghfirah kita mendapat jannah. Maka Allah kata wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kamu kepada keampunan Tuhan kamu. Saya teringat semasa Imam dalam tafsir Jalalain, masa sampai pada ayat apa itu, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasha was samaa'a binaa'a. Iaitu Allah Ta'ala menjadikan kepada kita wal arda firasha, wal arda Jalalain, dia perkataan wal arda firasha ni yang Allah Ta'ala hampak ni, yang dia maksud dengan firasha ini, kata dalam Jalalain apa? Dia kata bumi yang Tuhan buat ni kepada kita tidaklah terlalu kukuh. Bumi ni taklah terlampau keras dan tak terlampau lembut, tetapi dia satu bumi, satu tempat, satu makhluk yang Tuhan bagi jadi
untuk menunjukkan amat tidak sesuai mana-mana makhluk diletakkan di atas dia terlalu lama. Wal arda firasha, kalau kita dan wal arda, dan Tuhan telah pun bumi ini telah pun Tuhan hampak. Firash kita tahu diguna untuk apa, untuk kita hampak kapek, kita bentak macam kain selimut kita buka, firasha dihampak. Tapi dalam jalan lain dia kata maksudnya ialah benda yang Tuhan nampak ni dia tak tahan lama. Wal arda, dan arda ini, bumi ini, bila dia dibentangkan dengan begitu dia tahan lama, tak sesuai begitu lama, dia kena. Artinya daripada awal lagi ada isyarat. Ketika Allah mencipta langit dan bumi, Tuhan telah bagi isyarat yang Tuhan cipta ini dia tidak kekal dan dia tak sesuai kekal. Maka kerana itu datanglah ayat yang kita baca, ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu. Allah kata yang kekal, wal akhiratu khairun wa abqa, akhirat itu kekal, akhirat itu lebih baik dengan dunia. Syurga pula tidak sesuai kalau orang masuk di dalamnya tak duduk lama, sebab dia didesain untuk kekal. Maka salah satu benda yang boleh buat manusia kekal masuk dalam syurga adalah nuzulnya maghfirah. Hamba itu mendapat maghfirah daripada Tuhan, dia mendapat jannatin arduha as-samawati wal ard. Allah kata uiddat lil muttaqin. Tuhan beri kurnia yang besar ini kepada hamba-hamba yang Allah kepada maghfirah, balasan dapat maghfirah itu. Dan Allah kata syurga ni, syurga dan maghfirah ni, dapat maghfirah dia akan dapat syurga, dan itulah sifat orang-orang yang bertakwa, dan itu tanda kata dia ada takwa. Dan uiddat lil muttaqin, benda ni Tuhan sedia khas, khusus bagi orang yang bertakwa. Orang fasik, orang kafir, orang munafik, mereka tidak tertarik dengan tawaran Tuhan ini, tak tertarik. Dia pun tertarik dengan habuan-habuan dunia, dengan khazanah-khazanah dunia. Maka Allah Ta'ala mula katakan, ulama tafsir kata Tuhan mendahkan sifat orang yang bertakwa. Tuhan suruh kita kepada maghfirah. Ayat mula Tuhan kata bersegera pada maghfirah. Kena buat apa? Tuhan kata bersegera pada maghfirah, sehingga dia jadi tanda tanya apa kita kena buat untuk dapat maghfirah. Maka ayat berikutnya Tuhan bagi tahu di antara aktiviti-aktiviti hidup yang boleh membawa dan itu merupakan suatu ciri kepada orang yang bertakwa. Maka Tuhan kata alladzina yunfiquna fis sarai wad-dharai. Allah kata hidup ni jadilah orang-orang yang suka infak. Dia jadi alladhi, dalam keadaan sarra, dalam keadaan senang, dalam keadaan yang tak gawat, aman, dalam keadaan depa tu senang, depa tu ada duit, keadaan depa sendiri ditimpa dengan kemudaratan, dan depa suka bagi, sebab daripada awal lagi dengan anda tengok Lam Mim, Al-Kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Betul, alladzina yu'minuna ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dia dah start dah yang tu, pendidikan. Alif Lam Mim,
Allah yang maha tahu makna dia. Allah katakan Quran ini kitab tidak diragukan padanya, menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Sepada orang yang bertakwa, orang yang beriman pada benda gaib, orang yang mendirikan salat, dan orang yang memberi infak dengan apa yang Tuhan rezekikan kepada dia. Dan barulah dia beriman dengan apa yang diturunkan kepada iman kan Muhammad. Itu Ta'ala kata ulaika ala hudam mir rabb. Itulah orang yang mendapat pertunjuk daripada sisi Tuhan mereka. Daripada awal lagi yang banyak lagi dah hidup macam ni. Hidup macam mana? Hidup suka memberi. Hidup macam mana? Hidup suka berkongsi. Bukan mesti dia ada duit. Tak. Kalau antum semua boleh mengingati pelajaran yang kita belajar dulu. Ini pasal zaman ni banyak kita duduk rumah, kita boleh baca kitab yang dah kita Syekh Nasruddin letak dalam silsilah ahadis as-sahihah dengan sanad yang sahih. Nabi pesan hidup kita ni dalam keadaan senang ataupun susah. Kan pada Abizar 7 benda ni, perhati tengok. Kenaan dengan tajuk kita baca melakukan perbuatan 7 benda ni, Nabi kata benda baik, benda mulia, confirm. Apa dia yang Nabi Abizar kata, Nabi daripada aku, dan aku jangan melihat kepada orang yang lebih tinggi daripada aku dalam hal kehidupan. Masa belum ada kos motivasi, universiti pun belum membuka lagi satu dewan-dewan kuliah pasal motivasi, telah keluar hadis ini 1400 tahun silam, 1441 tahun silam. Dalam hal dunia ni, tengoklah pada orang yang aspal, orang yang lebih rendah dari kita, dan jangan tengok orang yang lebih tinggi daripada kita. Abizar kata yang ketiga, Nabi pesan apa? Nabi kata an asila rahimi wa in jafani. Nabi kata Abizar, sambunglah hubungan kekeluargaan walaupun ada adik-beradik yang jafa ni. Walaupun ada adik-beradik lain Abizar tak suka kat hang, dia nak putus dengan hang. Hang pergi ziarah dia buat muka, hang bagi salam dia tak jawab, Abizar sambungkan silaturahim walaupun dia pun nak memutuskan dengan kau. Oh subhanallah. Yang keempat Nabi pesan apa? Nabi kata pada Abizar wa an ukthira la ilaha wa an ukthira min la hawla wa la quwwata illa billahi. Kata Abizar, pesan pada kamu, perbanyakkanlah. Abizar kata Nabi pesan ke aku, perbanyak ni dalam apa kondisi, la hawla wa la quwwata illa billah, itu adalah kunzul jannah, perbendaharaan. Yang kelima Nabi pesan apa pada Abizar? Wa an atakallama bimurrin haqqin. Nabi kata Abizar kata Nabi pesan pada akhudni fillahi lawmatu laim. Nabi pesan dekat aku, nak menyampaikan agama Allah, jangan kata orang itu menyebabkan kau stop benda-benda itu. Cacian orang menyebabkan kau jadi takut dan kau tidak menyampaikan apa yang patut kau sampaikan. Dan yang akhir Nabi pesan pada Abizar, Nabi kata Abizar kata wa al-nas Abizar wal kazimin al-ghaidh, tahan marah, mendatangkan maghfirah Allah pada kita, tahan marah. Lepas tu Quran kata wal afina 'anil nasi, bagi maaf pada orang, bagi maaf. Dulu ada satu filem Indonesia lama saya tengok, zaman apa, Barry Prima berlakon, dulu lama dah berapa dah meninggal ke, lama dulu tu 80-an, Jaka Sembung,
Si buta dari gua hantu. Ada satu filem, dia punya dialog ni saya ingat lagi. Kata seorang ibu ini, dia kata meminta maaf itu senang, meminta maaf itu mudah, tapi memberi maaf itu payah. Meminta maaf itu mudah ikhlasnya, tetapi memberi maaf itu sukar ikhlasnya. Dia kata dia kata ke anak dia, ibu maafkan saya ibu. So anak dia kata, lepas tu kawan-kawan lain kata, sudahlah anak kamu dah datang minta maaf. Itu yang dia kata, minta maaf senang, kita ikut nasihat pergi minta maaf, dan kita pun senang maaf. Tapi dalam memberi maaf, sebab orang bagi maaf ni dia nak kena lupakan sejarah. Kawan duit dia 5 tahun sudah, kawan tu ambil duit dia 5 tahun sudah, dah lepas 5 tahun susah hidup. Tapi 5 tahun sudah, masa kawan tu ambil duit, dia sangat memerlukan duit. Saya pun bersetuju, bila orang tu nak maaf orang, dia kena lupa silam tu. Maka tak boleh bila satu masa dia ungkit balik, hang dulu pernah minta maaf kat aku, hang ingat itu hang main dengan muka welfare minta maaf, hari ni hang buat balik. Dia tak boleh ingat benda tu. Kalau dia sakiti orang itu, dia dianggap tidak memaafkan kawan tu. Maka ayat ni kata berilah kemaafan. Kata Dr. Khalid Basalamah, sampai bila Dr. Khalid Basalamah kata, sampai bila kita nak bagi maaf? Dia kata selama kita hidup, sampai kita mati beri kemaafan. Hari mati tak bolehlah bagi maaf, tapi sampai selagi hidup bagilah maaf. Dan itulah kelapangan dada yang ada pada diri Muhammad salawatullah wassalamuhu alaihi. Kemudian Tuhan kata dalam ayat, wallahu muhsinin, Allah akan menampakkan dia sayang, dia suka, dia ra'i, dia jaga, dia tak akan mensia-siakan orang yang suka melakukan kebaikan. Maka penulis takat ayat 133 dan 134, itulah yang dia maksudkan dengan ayat ini, dengan tajuk di atas, iaitu melakukan kebaikan demi kebaikan. Ikhwan, Nabi sebut dalam hadis Abi Zar juga, Nabi kata apa? Nabi sebut satu kebaikan, tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Dalam riwayat Muslim, Nabi kata, janganlah kamu pandang satu-satu benda baik itu dengan pandangan yang rendah, buat kecil lah, tapi janganlah kamu pelekehkan dia. Nabi kata, walaupun kebaikan itu kau jumpa saudara kau dengan muka yang tersenyum, itu adalah kebaikan. Kita celah pun dirahmati. Bila kita boleh senyum ke orang, secara psikologinya bagi cawan, dalam diri kita ada senyuman, dalam diri kita tak ada, macam nak berkeluar benda tak ada. Kita tak ada maaf, macam mana nak keluarkan bagi orang? Kalau diri kita ragu-ragu, macam mana kita nak jumpa keyakinan? So katalah kita jumpa satu orang, kita buat muka masam, bermakna diri kita kaya dengan muka masam. Kita jumpa satu orang daripada jauh, kita tengok orang, kita kata pelak dia kawan ni, bermakna diri kita penuh dengan kepelakan. Ambil ubat. Nak eja lagu mana tu? Kepelakan. Bahasa Melayu tak ada ain, dia bahasa utara je ada ain. Macam mana nak buat? Artinya kalau kita kata sudahlah aku tak boleh maaf hang, bermakna dalam diri kita itu kaya dengan sifat tidak memaafkan. Dan semua sifat-sifat yang tak elok kita, Tuhan tak suka. Sebab itu bukan daripada wallahu yuhibbul muhsinin. Dan kalau kita boleh buat lagu ni, ayat ni kata sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin. Kita dianggap orang yang bergegas kepada keampunan
dan syurga yang disediakan oleh Allah kepada kita seluas langit dan bumi. Pasal itu ikhwan, para ulama kita kata di antara kekuatan jiwa kita, bila kita rasa macam down, mesti kita ingat balasan Tuhan di negeri akhirat yang Tuhan sediakan. Katalah kita dalam posisi kita diuji, apa pun kita kena uji, macam-macam jenis ujian. Masa tu kita kena ingat balasan di sisi Allah jauh lebih besar. Yang tu dia boleh develop balik kita punya jiwa yang down. Ikhwan, satu hari sahabat tanya dekat Nabi dalam riwayat Bukhari Muslim. Hadis tu panjang, tapi saya nak ambil taslot. Sahabat tanya, hadis tu berkenaan dengan apa? Satu orang yang turun dalam telaga bagi makan seekor anjing, bagi minum ayak seekor anjing. Dia turun dalam telaga tu pasal dia dah lapar ayak, dia minum, lepas tu dia naik, dia tengok ada anjing yang lidah anjing tu dah duk sapu tanah dah. Lepas tu dia fikir, dia kata gamaknya anjing tu lapar ayak macam aku kot. Dia sanggup turun balik, ambil ayak, bagi kat anjing tu, anjing tu minum. Antum betul hadis tu. Tapi di ujung tu Nabi cerita macam mana Allah Ta'ala bersyukur pada dia dan Allah mengampuni semua dosa dia. Betul, sahabat tanya dekat Nabi. Sahabat kata, Ya Rasulullah, inna lana fil bahaim ajra. Ya Rasulullah, adakah kita ni buat baik pada binatang, Tuhan bagi pahala? Adakah kita buat kebaikan kepada binatang yang tak pandai kata terima kasih tu? Kalau kita bagi seekor ikan dekat kucing, dia ambil ikan tu, dia lari pergi makan tempat lain, dia tak ada ambil kata terima kasih. Ya Rasulullah, inna lana lil bahaim ajra. Adakah bagi kita ni kalau buat baik pada binatang itu ada pahala? Apa Nabi jawab pada sahabat, ikhwan? Nabi kata fi kulli kabidin ratbatin ajrin. Nabi kata bukan kira binatang, Nabi kata bagi tiap-tiap fi kabidin, bagi tiap-tiap makhluk Allah Ta'ala yang ada kabid ni. Kabid kalau kita terjemah Melayu dia jadi makna hati. Macam hati lembu, hati itu kabid. Bagi tiap-tiap binatang yang ada hati ni, artinya binatang yang bernyawa, dia hidup. Bukan kata soalannya berkenaan dengan binatang, bahkan Nabi jawab untuk semua. Nabi kata fi kulli kabidin, bagi tiap-tiap makhluk yang hidup, yang ada hati. Nabi kata ajra. Kau buat baik depan orang ke belakang orang, makhluk tu terima kasih ke tak terima kasih dekat kau, Tuhan berurusan dengan kau, Tuhan bagi pahala pada kau. Subhanallah ikhwan. Itulah nama dia charity yang sempurna. Itulah nama dia kebaikan yang sempurna. Jadi antum bayang kalau kepada binatang pun Tuhan bersyukur. Bersyukur ni apa dia ikhwan? Tanda kata kita kata gembira, Tuhan berbangga dengan kita. Tuhan bangga dengan siapa? Dengan seorang manusia memberi minum pada seekor binatang. Ketika itu dia tidak mengharapkan pujian, dan dia pun berada dalam kondisi tak mengharapkan pujian orang masa tu. Dan bukan kata orang, dia pun tak harap benda dia buat orang tahu, dan dia pun tak pernah terlintas kod anjing tu kata terima kasih kat dia. Tak ada. Cuba bayang kita buat baik pada manusia, yang bila kita buat baik itu orang tu teringat nak kata terima kasih, orang tu angkat tangan berdoa pada Allah, dan orang itu cakap di mulut dia macam confirm kata kita ini adalah orang yang cukup baik kerana kita sanggup bagi pada dia kehidupan. Maka apa akan jadi ikhwan? Tuhan bersyukur kepada kita dan Tuhan berbangga dengan kita. Tuhan buat turun maghfirah daripada Tuhan pada kita. Maka kehidupan akhirat kita Tuhan jamin dengan apa? Dengan syurga. Dan Tuhan bagi pada orang-orang macam ni satu syurga seluas langit dan bumi. Seluas langit dan bumi. Oh subhanallah ikhwan.
nak buat baik senang, tapi kita nak jaga kebaikan kita tu kekal, itu susah. Itu yang disebut dalam riwayat Tirmizi oleh Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf kata, ubtulina ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bis-sarra fa sabarna summa betulina ba'dahu bid-dharra falam nasbir. Abdurrahman bin Auf kata, dulu kami duduk dengan Nabi, kami diuji dengan susah, kami semua sabar. Islam peringkat Mekah ni susah belaka, kami semua sabar. Kena Nabi arah sahabat pergi ke Habasyah, lari sahabat pergi ke Habasyah. Sahabat pergi duduk cari kehidupan di Habasyah kerana susah di Mekah. Orang Mekah ni hantar wakil pergi cari sahabat di Habasyah. Mereka sanggup jumpa menghadap Raja Najasyi, bagi tahu kata sahabat Muhammad ini yang datang ke negeri tuanku ini semuanya ahli kerosakan belaka. Serahlah mereka pada kami, kami tahu nak buat apa ke mereka. Macam tu susah. Tapi kata Abdurrahman bin Auf, sabarna, kami sabar dalam susah. Kami sabar dalam susah. Tapi summa betulina ba'dahu, setelah itu Allah Ta'ala uji kami dengan senang. Bila mai senang, falam nasbir, dia mula ada perubahan tanjak cakap, berpakaian, berpandangan, memberi arahan, dia mula berubah, senang. Senang tu dia jadi lain. Dulu sama-sama kita buat kerja dakwah ni susah, sepinggan kita makan 2 orang, sebungkus nasi kita kongsi 3 orang, bahkan secawan ayak gelas plastik tu kita kongsi 3 orang minum ayak, dan tak habis ayak tu. Dan cakap kita lain, cakap kita semuanya Allah akan jaga kita, Allah akan urus kita, Allah, semua Allah, Allah, Allah. Tapi sejak senang ni, dia punya confident tu ada pada usaha dan duit. Kenapa? Bila nak buat satu program, dah nampak dalam akaun ada berapa ribu. Dulu kita nak buat program, tak boleh tak boleh nak perjambatan nak bayar akaun sebab tak ada akaun. Semuanya tadah tangan minta ke Tuhan, Tuhan, macam mana nak buat? Lepas itu kita renung zaman dulu, masa kita berbuat untuk Tuhan, banyak keajaiban Tuhan bagi dan kita lepas. Kadang-kadang kita berurusan dengan undang-undang pakai duit, kita pun tak tahu duit tu mai ke mana, lepas. Tapi bila sejak kita senang ni ikhwan, sejak kita senang, tadi ada satu sahabat mesej kat saya, mesej baguslah. Ada tengok sekarang ni musim COVID-19 ni, corona ni, apa dia? Ustaz-ustaz tak boleh mengajar. Kat situ kena duduk kat rumah, tak boleh mengajar. Corona ni tarik tauliah, dia block, dia lockdown tauliah. Ustaz ni ada tauliah pun tak boleh mengajar. Ada pihak lain, dia pun teringat ada ustaz-ustaz yang tak ada kerja, dia orang buat apa? Dia orang buat kutipan, untuk ustaz-ustaz, mengenangkan. Ada tengok ada orang fikir nak pergi hantar makanan ke hospital. Di hospital tu bukanlah golongan asnaf, tapi ada orang terfikir nak hantar api. Kerana apa? Kerana membayangkan jasa mereka merawat pesakit 24 jam. Ada orang hantar barang pergi ke sana. Ada orang terfikir macam mana ikhwan, nak hantar kepada gelandangan. Ada orang macam Kota Seguru, Ustaz Yuk, Ustaz Ammar semua terfikir masak, panggil orang-orang datang makan, orang-orang susah ni terlibat bagi makan. Ada sahabat-sahabat kita, sahabat-sahabat PMT kita, Razman kita semua, bungkus ayak hantar pergi ke hospital. Bushra buat, Kota Seguru buat, ustaz yang terkenal tu, Ustaz Abid apa nama tu, yang banyak berdakwah tu, dia buat. Abid apa? Abid Liu. Dia pun buat.
Dalam banyak-banyak charity tu, ada kawan-kawan kita teringat macam mana nasib ustaz-ustaz yang tak ada kerja, yang duduk dapat nafkah hidup dengan ceramah-ceramah ni, termasuk yang duduk ceramah ni. Ada orang terfikir, kawan. Saya tak tahu macam mana dia dapat ilham tu. Dia terfikir, so dia pun mencari dana dan terfikir dalam tempoh sebulan dua ni macam mana nasib ustaz tu, dia pun nak survive, dia pun nak makan, bil api, bil air. So dia pun buat charity, hantar bantuan. Kalau ustaz tu ada Pulau Pinang pun, daripada KL dia pun pergi hantar. Kalau ustaz tu ada ke Perlis, daripada KL dia pun pergi hantar. Anda tengok manusia. Kita ni ikhwan, dulu masa kita berbuat untuk Tuhan, kita banyak tadah tangan ke Tuhan, kita banyak cakap pasal Tuhan. Tapi bila mai kita senang, kita lain macam. Walaupun kita ustaz, walaupun kita badan dakwah, kita lain macam. Masa kita teringat nak buat satu-satu charity, kita mula tak bercakap dah pasal Tuhan. Kita mula cakap macam mana nak buat program ni ya. Kawan-kawan kita kata, boleh buat ke? Pasal apa tak boleh buat? Pasal apa tak boleh buat? Dulu kalau orang tanya, boleh buat ke? InsyaAllah. Dulu, insyaAllah. Kita ada niat yang baik, niat kita nak menegakkan agama Tuhan, Tuhan akan tolong kita. Ikhwan, kesenangan ni, kalau dia tidak mengheret kita, 99% berubah total. Namun kesenangan tetap akan merubah 1.0% ke 0.1%. Yang mana yang betul ya? 99 tu 1.0. 1 daripada 99 tu lah. Kalau 99% satu orang tak berubah dengan kesenangan, dia tetap akan berubah dengan 1%. 1%. Dan lebih-lebih bila kita ni ada orang di belakang kita boleh taja kita. Dulu kita merempat, macam saya merempat. Kita merempat. Lah ni, kalau corona ni sampai 3 bulan pun tak bimbang lah. Pasal apa? Dia pun duk kutip duit nak minta. Tuhan ni kalau nak bagi ke kita, ya kawan, kita ni dengan corona, dengan polis jaga sini, polis jaga sana, kucing pun tak boleh keluar. Kucing keluar jumpa polis, lari pun. Kucing kata tak boleh kuarantin. Tapi kalau Tuhan nak bagi, kalau Tuhan nak tahan harta si kaya, kau kaya tapi harta kau tak ada manfaat untuk kau, dia tak boleh makan sekupang duit dah. Tuhan bagi kecil, mana darah tinggi apa yang makan duit dia daripada hospital. Habis ke ubat. Tapi para sahabat ni ikhwan, dia pun boleh bertahan ketika susah. Kata Abdurrahman bin Auf, adalah perubahan sikit bila kami ni senang. Allahu Akbar. Senang cakap macam lain ikhwan. Lepas itu ada doa kan, Allahumma ja'alni miskinan, Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah, hidupkanlah saya sebagai miskin. Walaupun ada kemudiannya ada huraian para ulama, tetapi zahir ayat itu menunjukkan dalam kemiskinan tu banyak manusia bergantung pada Tuhan dalam susah. Terutama susah lagu ni, banyak kita bergantung pada Tuhan, istighfar, minta tolong. Kita kata hanya Tuhan sajalah boleh selesai urusan aku ni. Tapi kalau kita berduit, kita berkuasa, kita kata apa? Tak apa, saya cuba. Anda tengok satu perempuan, dia ada hal dengan suami dia, nak minta cerai ke atau apa, suami dia pun tak mau cerai dia, kena naik mahkamah, turun mahkamah. Dia katalah dia tak ada duit. Macam mana dia akan lalui kes tu? Dengan apa ikhwan? Dengan semayang, dengan doa. Dia akan minta, ya Allah tolonglah bagi selesai, ya Allah bagilah mudah. Tapi bayang kalau perempuan tu dia ada segala-gala. Dia ada lawyer, dia ada duit, dia ada pelajaran, dia pun ada kuasa sikit. Macam mana dia selesai kes dia? Dia akan selesai dengan undang-undang. Dia kata kita takut apa? Kita boleh bayar lawyer, kita boleh cari lawyer yang elok. Berbeza ikhwan. Bukan salah cari lawyer, tak salah. Tetapi kalau kesenangan ini
harta benda ini kalau tidak merubah tuan dia 99%, dia tetap akan mengubah 1%. Karena itulah Muhammad Al-Habib ini salawatu rabbihi wa salamuhu alaihi memilih untuk hidup dalam keadaan yang tidak mengubah apa-apa jiwa dia. Maka Tuhan kata dekat dia, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Muhammad, sekalipun Tuhan kamu tak akan tinggalkan kamu. Jadi pasal itu ikhwan, kenapa Tuhan bagi kita susah? Tuhan tak mau ubah jiwa kita. Tuhan nak jiwa kita selalu dengan dia. Ada orang kaya dekat dengan Tuhan, ada orang miskin dekat dengan Tuhan. Ada orang kaya jauh dengan Tuhan, ada orang miskin jauh pula dengan Tuhan. Maka kita mintalah kondisi apapun, kita selalu dengan Tuhan. Maka perkara ini ikhwan, penulis menyambung kepada kita ikhwan dengan ayat yang lain daripada surah Al-Ahzab 35, iaitu apakah yang menyebabkan turunnya keampunan Tuhan pada kita. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqati was sabirina was sabirati wal khashi'ina wal khashi'ati wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Penulis punya fokus pada ayat ni iaitu pada perkataan a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Itu dia punya penekanan dengan tajuk di atas. Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatan, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, maka Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. So, ini ayat 35 daripada Al-Ahzab. Dia minta kepada kita dalam kondisi macam ni. Kondisi macam ni. Baik, itu perkara yang keempat. Dan saya pun tidak mau lalu panjang pada ayat tu. Kalau setiap malam duk baca satu-satu, bila nak habis ni 12 ni. Jadi saya masuk yang kelima. Jadi kesimpulan daripada yang keempat, kita disuruh perbanyakkan kebaikan. Dan Nabi pernah menyebut pada kita ikhwan, harta tak pernah kurang dengan sedekah. Harta tak pernah kurang dengan sedekah. Yang kelima, apa yang mengundang maghfirah Tuhan pada kita, iaitu dia kata berjihad di jalan Allah. Firman Allah, wala in qutiltum fi sabilillahi aw muttum lamaghfiratun minallahi wa rahmatun khairun mimma yajma'una. Dan sungguh kalau kamu gugur di jalan Allah atau meninggal, tentulah ampunan Allah dan rahmatnya lebih baik bagimu daripada harta rampasan yang mereka kumpulkan itu. Ini daripada Ali Imran ayat 157. Allah kata, kalau sekiranya kamu mati tengah duk perang, syahid, ataupun kamu mati kerana peperangan, kesan daripada tanggung luka tu mati, lepas daripada musim perang mati. Kalau kamu berada pada fi sabilillah, la maghfiratum minallahi wa rahmatun, nescaya pastilah untuk kamu keampunan daripada Allah dan rahmatnya. Dan itu kata Allah, khairun mimma yajma'un, itu lebih baik daripada harta yang nak dikumpulkan, nak diagih-agihkan ghanimah.
Maka tuan penulis nak abang kata, benda yang membawa kita kepada rahmat Tuhan, keampunan Tuhan, iaitu fi sabilillah, berjuang di jalan Allah. Syekhul Islam, ikhwan, guru kepada Imam Az-Zahabi, guru kepada Al-Hafiz Imam Ibn Kathir, guru mereka kata bahawa menegakkan sunnah ini satu daripada fi sabilillah. Cara kita disakiti, cara kita ditolak, cara kita dipertikai, sama macam kita berada pada sabilillah. Jadi kalau antum ingin mengenal dunia, ingin mengenal persekitaran dunia, ingin mengenal arti kehidupan, belajarlah sunnah, tegaklah sunnah, dan berjuanglah sunnah, dan berdakwah atas sunnah. Antum akan mengenal dunia. Setiap yang sunnah sebut tentang dunia, sama ada datang daripada Quran atau daripada sunnah, antum akan nampak realiti dia, kenyataan dia. Ketika Quran menyatakan hidup dalam dunia ini hanya satu permainan, hanya satu gurauan, tak lama, betul, antum akan lihat perkara itu. Maka kata guru kepada Imam Az-Zahabi, sesungguhnya melaksanakan sunnah ini satu daripada jihad. Dan antum tengok jihad ini satu benda besar, sehingga kan sabilillah tu termasuk satu daripada asnaf zakat yang boleh dipakai duit zakat untuk melancarkan fi sabilillah. Besarnya dia. Maka satu daripada perkara yang mendatangkan rahmat Tuhan kepada kita adalah berjihad di jalan Allah. Kemudian penulis membawa pada kita ayat tentang keistimewaan jalan Allah ni. La yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulid darari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Faddala Allahul mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'ala al-qa'idina darajatun wa kullan wa'ada Allahul husna wa faddala Allahul mujahidina 'ala al-qa'idina ajran 'azima. Terjemahan dia, tak sama antara mukmin yang duduk, yang tidak ikut berperang, yang tidak mempunyai uzur, dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya satu derajat daripada orang-orang yang duduk. Allah menjanjikan pahala yang baik, yakni syurga, kepada masing-masing mereka. Dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad daripada orang yang duduk dengan pahala yang besar. Itu kelebihan jihad. Dua orang ini sama-sama semayang, dua orang ini sama-sama beribadat, tapi seorang jihad, seorang tak jihad. Kok mana pun yang berjihad istimewa di sisi Allah. Pasal itu ikhwan, untuk rasa nikmat jihad, belajarlah sunnah, amallah sunnah, dan sebarkan sunnah. Antum akan tahu betapa periknya hidup ni. Antum akan tahu kadang-kadang orang bercerai kerana sunnah, dan kadang-kadang orang bertemu jodoh juga kerana sunnah. Ya, kalau orang tu mempunyai pegangan tauhid yang kuat, dia tak suka bini dia terlibat dengan dukun sana, dia tak suka. Dia bagi nasihat, dia bagi nasihat, dia bagi nasihat, dia tak dengar juga, last sekali dia lepas. Dia kata, ambil lah jalan hang, aku tak mau jalan-jalan lagu ni. Dan ada juga isteri yang kenal sunnah, belajar sunnah, kuat pegangan dia. Bila suami dia duk main bukan, dia bercakap, dia bagi nasihat, dia bagi pandangan, suami tak boleh terima. Dan sekali dia kata, kita bawa jalan masing-masing. Bukan tak ada, dunia telah merekodkan benda ni, ikhwan. Jadi ibadat kita ni, kita tak tahu kata dia ibadat, sehinggalah belajar sunnah baru kita tahu ibadat. Kita tak akan dapat beza yang mana satu ibadat, yang mana satu bukan ibadat, sehingga kita belajar sunnah baru kita tahu beza. Dan kita tak boleh nampak perbezaan dia kerana dia mempunyai satu garis yang membeza, tapi garis itu halus dan sama. Bila kita belajar sunnah, ya Allah, baru kita tahu bimbingan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad. Yang keenam,
Penulis kata di antara benda, dia lagi satu ikhwan, orang yang keluar berjihad sabilillah ni, dengan mereka berkeluar jihad sabilillah, Tuhan menurunkan maghfirah daripada langit ke bumi. Ya. Lepas itu sahabat tanya kat Nabi kan, ya Rasulullah, kalau sekiranya saya mati sekarang masa itu perang Badar, di mana tempat saya? Nabi kata syurga, dan Allah membentangkan pintu syurga seluas-luasnya. Masa itu dia tengah pegang kurma. Dia kata tak ada benda membuat saya jadi lambat masuk syurga melainkan buah kurma ni lah. Dia tinggal buah kurma tu, dia marah ke depan. Dan dia syahid. Begitulah mereka ikhwan dirahmati oleh Allah, sehingga mayat mereka tidak kita solatkan dan jenazah mereka tidak kita mandikan. Begitulah keadaan mereka. Besarnya pahala. Yang keenam, penulis kata, apa dia benda yang banyak menyebabkan rahmat Tuhan turun? Yang keenam, dia kata banyak istighfar. Banyak istighfar. Itu tajuk buku kita. Itu firman Allah, wastaghfirillah innallaha kana ghafurar rahima. Dan mohonlah ampun pada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, istighfar. Dan kita dah ada bab dah manfaat istighfar, itu antum boleh tengok muka surat 15 tu, manfaat istighfar dapat kita tengok. Pasal tu dikatakan pada kita ikhwan, dikatakan apa? Likulli da'in dawa'un wa dawa'udz dzunub al-istighfar. Bagi setiap penyakit itu ada ubat, dan ubat untuk dosa adalah istighfar. Adalah istighfar. Istighfar ni, kita beristighfar pada Allah, kadang-kadang dia boleh menjadi penghapus di atas satu kesalahan yang kita tak sengaja, yang kita tak sedang. Dia boleh menghapus. Ulama kita kata apa dia? Ulama kita kata la kabirah ma'al istighfar wala saghirah ma'al israr. Tidak dianggap dosa itu besar kalau selalu kita beristighfar, dan tidak dianggap dosa itu kecil kalau kita selalu buat dan buat dan buat dan buat dan buat. Maka istighfar ni adalah ubat untuk ahli bumi yang merasakan diri dia tak bersih, tak suci, kotor, tidak ada hubungan dengan Tuhan. Kita start dengan istighfar. Istighfar. Manusia ni beristighfar, hatta yang solat pun lepas solat istighfar, apatah lagi yang tak solat. Yang solat pun lepas solat istighfar 3 kali, apatah lagi yang tak solat. Maka istighfar ni dia ada keajaiban ikhwan, sangat ada keajaiban. Nanti kita akan jumpa nanti di bawah bilakah istighfar itu dikatakan terhasil. Di situ kita akan tengok lebih dalam sikit bagaimana cara istighfar yang betul. Kita dah jumpa dah lafaz-lafaz istighfar, tapi bagaimana kita nak menghayati istighfar? Apakah petua-petua dan bimbingan yang para ulama kerohanian bagi pada kita, dan Nabi sendiri ajak kepada kita macam mana? Karena itu ikhwan, bila kita beribadat pada Allah tidak dengan cara Nabi, kita wajib beristighfar. Kita wajib beristighfar, dan itu telah kita bahas malam. Yang ketujuh, kata penulis kita, yang ketujuh, dia kata merealisasikan keimanan dan amal saleh yang menyebabkan rahmat Tuhan turun, ampunan Tuhan turun. Kita merealisasikan iman dan amal saleh. Inilah firman Allah Ta'ala, فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ. Maka orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia. Orang yang beriman dan beramal saleh, dua benda Tuhan kata kepada mereka jaminan. Satu apa dia? Allah kata lahum, untuk mereka ni, kata Allah, siapa dia? Beriman dan beramal saleh, lahum, untuk mereka maghfiratun, aku bagi maghfirah, keampunan. Tak mana mereka duduk tempat tu berkat. Dan yang kedua, rizqun karim, aku bagi pada mereka rezeki daripada jalan yang mulia. Rezeki itu datang dengan kemuliaan. Mereka yang ambil rezeki tak jadi hina. Rezeki datang dengan kemuliaan. Rezeki tak mai daripada jalan rasuah, tak mai daripada jalan tipu tanah adik-beradik, tak mai daripada jalan menzalimi harta adik-beradik, tipu pusaka adik-beradik. Itu semua rezeki yang tak mulia. Setiap kali rezeki yang tak mulia, dia akan jadi haram, dia akan jadi hukum dia,
hukum menindas, makan cara batil, dan banyaklah musibah dunia dan laknat kita kena tanggung. Wal'iyadzubillah min dzalik. Orang yang beriman dan membuktikan dengan amal soleh, Allah jamin rezeki dia. Para ulama kita kata apa, ya ikhwan? Ulama kita kata apa? Allah sayang kepada orang yang beribadat. Allah sayang pada orang beribadat, Allah sayang kepada orang beramal soleh. Tapi ulama kita kata Allah lebih sayang kepada orang tua yang beribadat dan beramal soleh. Subhanallah. Orang muda Allah sayang. Orang yang buat baik ni semua termasuk dalam wilayah kesayangan Tuhan. Tetapi dalam banyak-banyak orang yang Tuhan sayang ni, dia yang bersifat dengan arhamar rahimin ni, dia sayang pada orang tua. Kenapa? Orang tua dengan umur dia keletihan. Allahu Akbar. Kita tengoklah macam muka Pak Amit, muka Pak Cik Bari, muka Pak Cik Din. Kalau KL kita tengok macam muka Pak Me'e, tengok macam muka Pak Cik Padil. Allahu Akbar. Tengok orang tua-tua ni, wahai, mereka boleh bagi alasan tak larat, tak, mereka teruskan beriman pada Allah dan amal soleh. Tuhan cukup suka keadaan ni. Dan Tuhan suka orang muda yang beribadat. Dia melawan kemudaan dia, banyak cabaran yang dia lalui sampai dia masuk satu daripada orang yang mendapat perlindungan Allah. 7 daripada orang dapat perlindungan Allah. Satunya syabun nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang tekun beribadat pada Allah. Maka merealisasikan itu sangat disukai. Penulis kata ada satu pertanyaan, siapa orang-orang yang beriman itu? Maka penulis kata kita dapat jawab pada ayat 1 sampai 4 daripada surah Al-Anfal. Jawapannya adalah orang yang beriman adalah orang-orang yang Allah sebut mereka dalam firman-Nya, yas'alunaka 'anil anfali qulil anfalu lillahi war rasuli fattaqullaha wa aslihu zata bainikum wa ati'u allaha wa rasulahu in kuntum mu'minin innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ini penulis nak fokus pada ayat kedua, ketiga, keempat dan ke ayat kedua, ayat ketiga, ayat kedua, ketiga dan keempat. Iaitu orang yang beriman itu dikatakan sesungguhnya orang yang beriman itu bila disebut nama Allah hati rasa. Ya betul lah, kalau kita tampak kulit kita, tampak bunyi tampak tu ada, tapi kita yang kena tampak tak rasa sakit, bermakna organ kita ni masalah. Disebut zukirallah, diingatkan dia kepada bermakna, sebab semua tahu inna ilaihi raji'un, dia akan kembali pada Allah dan dia daripada Allah. Maka orang mukmin itu disebut nama Tuhan, bergetar hati dia. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dan apabila dibaca ke atas mereka itu ayat-ayat Tuhannya, zadatuhum imanan, bertambah iman dia, keyakinan dia pada Allah bertambah. Wa tawakkalun, dan ke atas Tuhan mereka bertawakal. Ini sifat mukmin. Allazina yunfiquna as-salah allazina yuqimuna as-salah, orang-orang yang mendirikan mereka itu akan salat. Nahum yunfiqun, dan mereka membelanjakan, menginfakkan rezeki yang telah kami beri pada mereka. Tengok ikhwan, kaitan salat dan kaitan infak. Berapa kali dah kita baca takat ni, tak dapat diputus. Kalau itu ada, kata ulaika humul mu'minuna haqqan, mereka itulah orang mukmin yang sebenar-benarnya. Siapa dia? Sebut nama Allah, diingatkan dia pada Allah, jiwa dia terasa, dibaca ayat Allah, bertawakal daripada Allah, dia mendirikan salat dan melakukan infak harta dia. Allah kata kalau semua ni ada pada dia, ulaika humul mu'minuna haqqan,
itulah sebenar-benarnya jiwa yang beriman pada Allah. Mula Tuhan kata, lahum darajatun, bagi mereka itu beberapa derajat, inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, wa maghfiratun, dan maghfirah, keampunan, wa rizqun karim, dan rezeki yang sangat mulia. Jadi yang menyebabkan bumi ini diberkati, dibasahi dengan maghfirah adalah iman pada Allah. Dan apa dia ikhwan, yang tajuk tuan kita sebut ni, dan merealisasikan amal soleh. Makin kurang amal soleh, makin tak berkat tempat kita duduk. Makin kurang amal soleh, makin tak berkat rezeki kita dapat. Orang kata makin Tuhan bagi kita kaya, makin kedekut kita nak infak, tak berkat rezeki kita, tak akan jadi rizqun karim. Maka bumi jadi subur kerana adanya amal saleh. Dan Tuhan sebut pada ayat 2, 3 dan 4 sifat jiwa orang yang melakukan amal saleh itu. Kemudian ikhwan, penulis masuk pada muka surah 40. Dia kata yang ke-8 benda yang menyebabkan turunnya maghfirah Tuhan, iaitu kata dia bersabar dan beramal saleh. Maka sabarlah kita ikhwan, kita baca besoklah yang ni. Sebab kalau kita tak sabar, kita baca juga malam ni, kita tak dapat maghfirah tu. Jadi kita sabar sikit, besok kita tengok apa yang kita dah boleh dapat manfaat. Ikhwan, takat ni kita baca nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5, nombor 6, nombor 7, nombor 8. Nombor 1 apa dia? Nombor 1. Muka surat 33. Bertakwa kepada Allah menyebabkan maghfirah turun. Nombor 2, tidak menikahi orang musyrik. Jangan rosakkan sistem keturunan kita dengan bapaknya muslim, maknya kafir. Kafir tu kafir musyrik. Jangan rosakkan itu. Ini tidak ada. Ikhwan, ada satu sifat hidup manusia ni, muslim, dua-dua muslim, tapi cara hidup tu dia tak tahu lah macam mana. Dia muslim, dia kahwin dengan orang bukan Islam, mungkin, tapi cara hidup dia tu laki-laki, dia kahwin dengan satu perempuan yang asalnya bukan Islam, kemudian masuk Islam, alhamdulillah. Tapi bila dia kahwin, dia hidup dengan cara budaya isteri dia macam sebelum Islam tu. Botol arak bersusun dalam rumah, gambar salib tak buang, anjing masuk sampai bawah katil. Ini sangat tidak diberkati ikhwan. Mesti ada perubahan. Yang ketiga apa dia? Meneladani Nabi, menyebabkan turun maghfirahnya banyak. Yang keempat, melakukan perbuatan yang baik lagi mulia. Yang kelima, berjihad di jalan Allah. Yang keenam, beristighfar. Yang ketujuh, banyak beristighfar. Yang ketujuh, merealisasikan keimanan dan amal saleh. Maka kita masuk yang ke-8, bersabar dan beramal saleh. So kita kena bersabar. Maka ini 7 perkara kita dapat tahu melalui penulisan penulis ini. Semoga Allah memberkati dia dan memberkati kita semua. Dan saya mendoakan kepada Allah untuk diri saya dan untuk antum semua. Semoga orang putih kata day by day yang kita lalui ini membawa kebaikan untuk kita semua, dunia dan akhirat. Dan ada banyak pelajaran besar ikhwan yang kita kena belajar daripada musibah COVID-19 ini. Memang ada. Nanti kita cuba dedahkan, kita cuba bincangkan hikmah di sebalik COVID-19 ni. Bukan hikmah orang, hikmah kita. Apa kita dapat? Apa kita dapat? Antum tahu dulu susahnya nak dapat satu keluarga mengaji sekali. Hari ni dengan COVID-19 ikhwan, kuliah live macam ni, apa panggil stay at home ni, boleh duduk dengan anak dengar. Walaupun Allahu Akbar. Kita channel aja ustaz-ustaz mana kita nak dengar. Ya, dulu kita pergi masjid, pergi surau, anak bini kita payahlah. Tapi sekarang kita dengan kita punya smartphone lah, apa pun ni semua ni, buka hanya pegang aja, anak bini semua boleh duduk sebelah mengaji. Ya Allah punya nak suruh kita mengaji sampai setara tu lah.
Walaupun kita berkuliah di rumah tak sama dengan berkuliah di luar. Tak sama, tak nampak muka Pak Amin, tak nampak muka mudir kita, tak nampak muka sahabat-sahabat kita, tak nampak muka orang tu, tak nampak muka orang ni. Tetapi rahmat dia ada. Maka itu satu bab kita akan bincangkan nanti. InsyaAllah ikhwan, panjang umur, sihat badan. Kita akan selesaikan tajuk ni. Wa ila liqa, hayakumullah, barakallahu fikum. Semoga diberkati Allah dunia sampai akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih.